Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang. Tutorial petang ini adalah bagaimana kita nak analisakan data yang saya ada ni, yang dikongsi oleh seorang guru, untuk analisa nama anak murid. Kekerapan sebab tengok dekat sini, nama untuk data ni, nama murid tu akan berlaku beberapa kali berdasarkan kepada keterangan amalan baik yang telah dilakukan. Jadi kita nak analisa data supaya kita dapat tahu siapakah murid yang tertinggi yang membuat amalan baik. Okey, nama-nama murid tu lah. Alright, sebelum tu kita perlu buang dulu data mana yang bertindanan dekat nama murid tersebut sebab ia akan menyukarkan kita bila kita buat analisa data nanti. Okay, so cara yang pertama adalah untuk remove duplicates. Bila kita remove duplicates, first kali kita akan klik pada nama ni. Nak highlight data nama ni. Okay, dan you tekan Ctrl, Shift dan arrow ke bawah untuk highlight keseluruhan data. And then, tekan Ctrl C untuk copy. Injakkan ke kanan supaya you boleh pergi kepada tempat yang kosong. Di mana-mana saja tempat yang kosong. Katalah di sini. Dan you boleh pastekan dia Ctrl V. So, ni kita dah dapat nama. Tapi masih lagi sama. Kita belum buang lagi. Just nak ada pendua supaya kita boleh buang yang kedua. Yang remove yang kedua ni. Okay, so masih lagi highlighted, kita akan buangkan data-data yang berduplicate menggunakan remove duplicates. Okay, caranya pergi dekat data, klik dekat data tools, under data tools ni ada remove duplicates, so klik dekat remove duplicates. Okay, ingat mesti ada nama di atas ni supaya you boleh tahu data kita ada headers. So, saya akan letakkan tick mark untuk memisahkan header dengan data. So saya klik OK. So, bila saya klik OK, sebanyak 302 duplicate value yang dijumpai dan telah pun dibuang. Okay, found and removed. Okay, tinggalkan yang unik sahaja 116. Okay, alright. So, dari sini kita boleh kira kekerapan sudah. Okay, kekerapan. So, saya akan kira kekerapan di sini. Kekerapan. Nama murid Nama murid. Okay, so macam mana nak kira kekerapan? Kita akan menggunakan count if dekat sini. Count if. Okay, so cara menggunakan count if, so saya akan tunjukkan straight daripada sini. So, equal count if, buka kurungan. Dia akan tanya range dan kriteria. Okay, range tu bermaksud apakah daripada mana kita nak kira data tersebut dan apakah kriterianya. So, range ni kita akan ambil daripada data yang asal, which is injakkan ke kiri, highlightkan daripada mutiara cahaya nama pertama hinggalah yang ke akhir. Okey, begitu. Lepas itu kita koma. Okey, balik semula kepada tempat tadi. Okey, tempat yang ada formula tadi. Dia akan tanya kriteria. So, kriteria kita hit pada nama mutiara cahaya yang pertama. Supaya nanti senang. So, kita boleh copy ke bawah sahaja. Okey, tutup kurungan. Tapi sebelum kita enter, kita perlu kunci data untuk B2 dan sampai B419 sebab kita tak nak nanti data tu lari. Okay, sebab data kita static static. So, tekan F4 di atas keyboard untuk kunci data tersebut. Kunci row tersebut. Row dan juga kolom. Lajur dan baris. Okay, kunci kedua-duanya. Barulah kita tekan enter. Yang M2, which is the criteria, tak perlu kunci. Kerana dia akan bergerak. Okay, saya enter. So, saya akan dapat 5. So, 5 kali nama mutiara cahaya akan keluar daripada database tu. Okay. So, kita nak copy ke bawah. Tak perlu drag. Hujung ni ada yang warna hijau tu. Injakkan cursor yang gemuk ni ke kotak hijau di sebelah kanan bawah. Akan keluar satu cursor kurus. Double klik sahaja. So, dia akan tolong kira untuk kita. Okay, so tadi kita guna count if saya ulang kembali. Kita guna count if. Ini dia punya syntax. Okay, count if untuk mengira kekerapan. Okay, sekarang kali kedua. Okay, step kedua. Kita nak daripada kita kira count if ni, kita nak tengok skor tinggi. Tapi sebelum kita buat skor tertinggi, okay, kita akan buat satu step, iaitu yang dinamakan name range. Okay, name range ni untuk menyenangkan kita bila buat calculation. Dua name range yang kita nak buat adalah untuk, dua kali untuk nama murid dan juga kekerapan. So, dua kali name range lah yang kita nak buat. So, cara nak buat name range adalah kita highlight nama mutiara cahaya sampai ke bawah, Ctrl Shift arrow down.
pergi dekat formulas under define names, go klik define name. So ini kita akan namakan dia, nama dia akan ambil utara cahaya kan. Okay, padamkan dia, kita akan ambil nama murid. Huruf kecil besar tak kisah Okay, klik OK. Kemudian secondly dah ada satu untuk nama, yang kedua kekerapan. So saya akan ambil benda yang sama tapi under kekerapan. Pergi ke formula define name, saya akan tulis kekerapan nama murid. Dia dah ambil yang atas tu dah. Okay, boleh je guna pakai, tak ada masalah. So saya akan klik OK. So kita akan dapat nama range tersebut sebagai nama murid dan kekerapan nama murid kepada sebagai nama kedua. Alright, itu step kedua. Step ketiga kita akan kira skor tertinggi. Okay, skor tertinggi. Short form saja skor tertinggi saya akan gunakan max. Okay, saya akan gunakan max. Okay, caranya begini saya akan buat di sini. Skor tertinggi. Okay, so equal max. Okay, apa yang diperlukan? Dia akan tanya range. Okay, range tu kita akan dapat daripada kekerapan nama murid. So, saya akan just tap sini, kekerapan dan nama murid tadi yang kita buat range tu akan keluar. Okay, tekan tab, terus akan masuk, tutup kurungan dan press enter. So, sini dia akan keluar nama nombor yang paling tinggi ialah 18. Okay, tapi siapakah nama Tuan punya 18 yang tinggi sangat ni? Okey, so kita akan jadikan, kita akan cari nama murid untuk skor tertinggi tu. Nama murid untuk skor tertinggi. Okey, ni begitu tertinggi. Saya short form je ni. Okey, nama murid skor tertinggi kita akan gunakan. Okey, untuk nama murid skor tertinggi ni, kita akan gunakan VLOOKUP dan choose. VLOOKUP dan choose. Okay, so cara dia begini so, equal VLOOKUP. Okay, kita nak cari, apa yang kita nak cari? VLOOKUP means vertical table. Lookup lookup daripada vertical table. Lookup apa? Dia akan tanya lookup value tu apa yang kita nak. So, kita akan lookup for this number, 18. Okay, this number 18, tutup kurungan. Okay, kemudian dia akan tanya daripada mana nak lookup. Okay, since kita punya ni dua table saja, saya akan gunakan choose. Sebab saya nak suruh Excel choose daripada table yang ada. Okay, bila guna choose, dia akan bagi tahu kita apa kita perlu susun kolom kita. Okay, so saya akan buka curly bracket dan saya akan guna 1, 2. 1, 2 ni adalah dua kolom yang kita ada ni, which is nama dan kekerapan nama. Okay, tapi P10, 18 adalah kekerapan nama. So, nombor 1 saya akan, selepas ni koma. Nombor 1 saya akan jadikan kekerapan nama murid. Sebab VLOOKUP, lookup value dia mesti duduk sebelah kiri. Jadi 18 ni adalah yang pertama. Okay, kekerapan nama murid pertama. Yang kedua adalah nama. So, saya akan ambil nama murid begini. So, 2 index number 1 adalah kekerapan nama, 2 adalah nama murid, tutup kurungan koma. Okay, so saya nak result dia sebagai nama orang kan. So, nama orang, nama murid kan. Jadi, dia terletak pada kolom kedua. So, kolom index number adalah 2. So, saya nak nama murid. So, saya koma lagi dan range lookup dia saya nak exact match. Kerana saya nak nama dia betul-betul yang match lah. Okey, dan tutup kurungan, saya tekan enter. So, saya akan dapat Muhammad Akil. Betul tak betul? You boleh check dekat sini. 18, ini skor dia. Ini adalah orangnya Muhammad Akil bin Muhammad Yusaini. Itu saja untuk tutorial analisa data. Okey, tapi sebelum saya berpisah dengan anda, ini adalah dia punya copy. Dan ini adalah dia punya syntax untuk VLOOKUP dan choose. Supaya senang anda buat reference. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.